Dalam hadis yang ke-12, sifat amanah akan hilang sedikit demi sedikit. An Huzaifah ibn al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu qala, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayusbihun nas yatabaya'una fala yakadu ahadun yu'addil amanah hatta yuqala inna fi bani fulan rajulan aminan hatta yuqala lirrajuli ma ajladahu ma azrafahu ma aqalahu wa ma fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman wa laqad ata alayya zamanun wa ma ubali ayyakum bay'atu la in kana musliman la yaruddannahu alayya dinuh wa in kana nasraniyya aw yahudiyya la yuraddannahu alayya sa'i wa amma al-yawm fama kuntu ubayi'u minkum illa fulanan wala fulana. Muttafaqun alaih. Daripada Sayyidina Huzaifah bin al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dalam sebuah hadis yang panjang, kemudian jadilah orang ramai berjual beli, maka hampir sahaja tidak ada orang yang berjual beli, maka hampir sahaja tidak ada seorang pun di kalangan mereka orang yang jujur, yang mahu menunaikan amanah. Sampai-sampai dikatakan orang bahawasanya di kalangan Bani Fulan, yakni di kampung yang tertentu itu, ada seorang yang amat baik memegang amanah, sangat terpercaya, dan orang mengatakan alangkah tekunnya dia bekerja, alangkah indahnya pekerjaannya, alangkah cerdik otaknya, padahal di dalam hatinya sudah tidak ada lagi keimanan sekalipun hanya seberat biji sawi. Lalu Sayyidina Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, maka sesungguhnya telah sampai waktunya saya pun sudah tidak memperdulikan siapakah di antara kamu semua yang saya hendak bermubaya'ah, yakni berjual beli. Jikalau ia seorang Islam, maka agamalah yang kuharapkan mengembalikannya kepadaku, yakni maksudnya agamalah yang kuharapkan untuk menahan dari khianat kepadaku. Dan jikalau ia seorang Nasrani atau Yahudi, maka pihak yang berkuasalah yang akan mengembalikannya kepadaku, yakni maksudnya jika dia seorang Nasrani atau Yahudi, maka orang yang memegang kekuasaan, yakni pemerintahlah yang dapat membantuku untuk mendapatkan semua hak milikku darinya. Maka pada hari ini saya tidak pernah berjual beli lagi dengan kamu semua kecuali dengan fulan dan fulan, ini orang-orang yang tertentu sahaja. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita berkenaan sifat amanah, yang mana sifat amanah ini akan hilang sedikit demi sedikit, sehinggalah nanti ramai dalam orang berurusan apa jua sekalipun tidak ada lagi sifat amanah.
Kerana ini Rasulullah SAW sudah jelaskan kepada kita, menunjukkan kepada kita bahawa sifat amanah ni akan hilang secara beransur-ansur. Sifat amanah akan hilang secara sedikit demi sedikit dari kalangan orang Islam tu sendiri. Kerana sifat amanah ini sebenarnya merupakan satu kaitan yang ada hubung kaitnya dengan iman. Sifat amanah ini ada hubung kaitnya dengan agama. Sifat amanah ini ada kaitan dengan akidah. Betul, dalam riwayat yang lain Rasulullah pernah menyatakan, la dina liman la amanatalah. Tidak ada agama, tidak sempurna agama kalian bagi orang yang tidak ada amanah. Apatah lagi kita berada di akhir zaman, zaman-zaman fitnah, zaman kerosakan yang sangat hebat pada hari ini. Antara perkara sifat yang hilang di kalangan kaum muslimin iaitu sifat amanah. Sedikit demi sedikit secara beransur-ansur sifat amanah ni hilang. Sampailah nanti satu waktu orang yang dianggap baik untuk menjaga amanah pun telah khianat. Ini sampai tahap begitu, tuan-tuan. Sampaikan orang kenal bahawa fulan bin fulan ni baik, fulan bin fulan ni jujur, fulan bin fulan ni khianat. Tapi nanti sampai satu tahap sehinggakan sifat amanah ni sedikit demi sedikit beransur-ansur hilang, sehinggakan melibatkan kepada orang yang kita percaya, orang yang dianggap sebagai orang yang kuat memegang amanah, orang yang dapat menjaga amanah, akhirnya tuan-tuan pun akan terpalit sama, telah khianat juga. Ini lantaran tuan-tuan dengan sifat amanah ni akan hilang. Sebab Rasulullah sebut, bila Rasulullah menyatakan sedemikian, pasti ianya akan berlaku. Kerana Rasulullah menyatakan bukan sesuatu yang daripada diri Rasulullah, semuanya daripada wahyu daripada Allah. Wa may yantiqul anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Begitulah gambaran masyarakat kita hari ini. Inilah keadaan kita, tuan-tuan, hari ini. Kita terpaksa mengharunginya hal keadaan macam ini, sehingga kan ramai nanti di kalangan hatta yang kita percaya sekalipun, hatta dalam masyarakat pun dianggap fulan bin fulan pun menjaga amanah, baik, jujur, pun akhirnya tuan-tuan akan khianat juga. Maka ini pasti akan berlaku dalam masyarakat kita. Sedar tak sedar, tuan-tuan, inilah sifat amanah yang akan hilang sedikit demi sedikit. Maka sebab itu kalau kita lihat, banyak di kalangan kita ni, tuan-tuan, kena tipu, ditipu oleh seseorang yang kadang-kadang kelihatannya boleh dipercayai untuk memegang, untuk memikul amanah, untuk menjaga sesuatu perkara yang telah diberikan. Maka itu tanggungjawab dan amanah yang perlu pikul, yang perlu dilaksanakan. Tetapi sebenarnya kalau dilihat dengan suasana pada hari ini, maka mereka juga yang juga akan terpalit dengan hilangnya amanah, sehinggakan sanggup menipu orang lain apabila ada kesempatan untuk melakukan yang sedemikian itu. Kenapa, tuan-tuan? Kerana suasana ni dia memberi kesan. Bi'ah ni, tuan-tuan, dia memberi kesan. Kalau bi'ah suasana yang baik, dia memberi kesan kepada seseorang itu, bahkan kepada orang lain. Jika suasana bi'ah yang tidak elok,
yang ramai orang menipu, ramai orang tidak jujur, ramai orang tidak amanah, maka itu yang akan berlaku juga di kalangan orang lain. Suasana salah satu perkara yang sangat penting. Sebab itu kita kena membentuk suasana-suasana yang baik. Kalau satu tempat itu tuan-tuan suasana dia suasana majlis ta'lim, majlis ilmu sangat hebat, maka insya-Allah dia memberi kesan kepada masyarakat sekeliling sana pun akan juga untuk sama duduk dan cari majlis ilmu, majlis taklim. Dia akan membentuk keadaan sekeliling masyarakat tersebut. Begitu juga kalau masyarakat tersebut keadaannya, ahwalnya, suasananya, bi'ahnya bi'ah yang lalai, bi'ah yang lara, bi'ah yang alpa, maka begitu juga masyarakat sekeliling pun akan lara, akan alpa. Dia mengikut kepada suasana. Sebab itu disebutkan apabila satu orang yang melakukan dosa yang sangat banyak dan sangat besar, dosa apa yang tidak dibuat? Semuanya dosa dibuat. Lantaran datangnya hidayah untuk dia taubat kepada Allah daripada dosa-dosa dia, maka dicadangkan kepada dia tiada lain tuan-tuan melainkan kena cari suasana-suasana yang baik, bi'ah-bi'ah yang baik. Kerana salah satu daripada mendorong dia itu melakukan dosa-dosa berterusan adalah salah satunya faktor adalah kawan, adalah suasana, adalah environment dia, bi'ah dia. Maka bila rujuk kepada alim ulama, maka dicadangkan kepada fulan bin fulan tersebut yang sering selalu melakukan dosa-dosa, dia nak taubat, melainkan kamu kena keluar daripada kampung kamu, kamu kena keluar daripada tempat kamu, kerana suasana di sana keadaannya, keadaan ahwalnya tidak elok, tidak baik, sehingga kan memberi kesan mendorong dalam dia terus melakukan maksiat dan dosa. Maka sebab itu tuan-tuan, betapa penting hari ini kewujudan untuk kita wujudkan bi'ah suasana yang elok, suasana orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang ber-accountability, bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan amanah dia. Maka insya-Allah ini akan membentuk suasana yang baik. Tetapi itulah yang disebutkan oleh Rasulullah, bila mana suasana yang berlaku pada hari ini, fitnah yang besar, tipu menipu antara satu sama lain, bohong membohong antara satu sama lain, inyaya menginyai antara satu sama lain, zalim menzalimi antara satu sama lain. Orang yang amanah pun dianggap oleh amanah, untuk menjaga amanah pun akhirnya pun akan menjadi khianat, tidak boleh dipercayai lagi, kerana pun mereka pun terpalit menipu, membohongi orang lain kerana ada kesempatan yang demikian, punca daripada suasana tersebut. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, maka sebab itu memberikan pengajaran kepada kita yang sangat besar pada hari ini. Dan hadis ini adalah ingatan oleh Rasulullah kepada kita selaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu bila mana Sayyiduna Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sebenarnya hadis ni hadis panjang tuan-tuan. Bila mana Rasulullah SAW bersabda, kemudian ada berlaku jual beli, ada berlaku jual beli antara satu sama lain. Dalam penjualan ni pun hari ni kalau kita tengok, kadang-kadang kita nak yakin 100% tu tak ditipu tu agak payah. Kerana suasana hari ni, kerana bila mana sudah berada dalam hati manusia ni dunia, pangkat, jawatan, harta, duit, maka nak kepada dapatan tersebut, maka dia perlu kadang-kadang menipu, kadang-kadang dia menjadi khianat apabila ada kesempatan tersebut, semata-mata kerana dunia, semata-mata kerana harta, semata-mata kerana keuntungan tersebut. Maka ini satu ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kita kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kadang-kadang ini dalam jualan pun pernah berlaku. Dan berlaku tuan-tuan. Maka bila berlaku jual beli pada ketika itu, maka hampir saja tidak ada seorang pun di kalangan mereka yang jujur, yang mahu menunaikan amanah. Ini zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah, kata Sayyidina Huzaifah, pada ketika itu ada berlaku muamalat, berlaku jual beli. Maka kata Sayyidina Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, hampir-hampir saja tidak ada seorang pun yang berlaku jual beli mereka ini yang jujur untuk menunaikan amanah. Itu 1400 tahun lepas tuan-tuan. Ini kan pula kita 2023. Lagilah macam mana hal keadaannya tuan-tuan, suasana jual beli ni. Hampir-hampir saja dikatakan bahawa pada ketika itu tak ada orang pun dapat menunaikan amanah. Artinya ada tipu menipu, tak jujur, tidak amanah. Sampaikan dikatakan bahawa kalau di kalangan fulan bin fulan, satu orang yang tertentu di kampung tersebut, di tempat tersebut, memang dikenali dengan sangat baik, sangat jujur, sangat amanah. Kalau diberikan amanah, dia akan bertanggungjawab, dia akan laksanakan amanah tersebut. Maknanya sangat dipercayai lah tuan-tuan. Sebab tu Rasulullah SAW salah satu yang menjadi julukan kepada Rasulullah, apa dia? Yang dipanggil sebagai Al-Amin. Al-Amin, yakni yang sangat amanah. Sangat amanah. Sampaikan terkenal pada ketika itu di Mekah Al-Mukarramah, di Mekah pada ketika itu, sehingga kan ada orang yang nak berdagang, ada orang yang nak keluar daripada kawasan Mekah, dia sanggup menitipkan barang-barang mereka kepada Rasulullah, dan mereka tinggalkan begitu saja keluar. Kerana apa? Lantaran percayanya kepada Rasulullah. Kerana Rasulullah sangat amanah. Sehingga kan dikatakan bahawa orang yang menitipkan barang tersebut kepada Rasulullah, kemudian bulan-bulan yang berikutnya dia balik semula, dia nak ambil barang tersebut kepada Rasulullah, perkara yang sama diberi, dia diletakkan kepada Rasulullah, itu hal keadaan barangnya, itulah sama keadaannya yang diambil semula. Sedikit pun tidak berkurang, sedikit pun tidak rosak, sedikit pun tidak diambil. Kerana sangat amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan ataupun menjaga amanah yang telah diamanahkan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab itu digelar sebagai Al-Amin, yang sangat amanah, yang berpegang teguh kepada menjaga amanah. Sedikit pun tidak khianat tuan-tuan. Sedikit pun tidak khianat. Nanti tuan-tuan sampai dikatakan bahawa ada orang yang sangat baik di satu tempat, yang kuat memegang amanah, yang boleh dipercayai. Orang mengatakan dia ni bagus, dia ni jujur, dia ni sangat baik, sangat jujur, sangat pandai dalam melaksanakan kerjanya dan sebagainya. Akhlaknya okey, budi pekertinya baik, sasiahnya elok. Padahal tuan-tuan, di dalam hatinya tidak ada lagi keimanan sekalipun hanya seberat biji sawi. Lantaran dengan sebab apa? Tidak ada amanah, khianat. Kerana sebab itu dibagi tahu tadi bahawasanya amanah ni dia ada kaitan dengan tauhid, akidah, iman. Tidak sempurna, tidak ada agama bagi orang yang tidak ada amanah, yang tidak ada amanah. Maka ini satu musibah yang besar jika berterusan dan berlaku dalam kalangan orang Islam kita hari ini. Siapa lagi yang kita nak percayai tuan-tuan? Kerana sebab itu Sayyidina Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyatakan, bila ini sudah berlaku tuan-tuan berleluasa, sifat amanah makin hilang sedikit demi sedikit, sehingga sukar kita nak cari siapa orang yang jujur, siapa orang yang amanah. Sehingga kan Sayyidina Huzaifah menyatakan, aku ni kalau berurusan dengan orang, kalau aku berjual beli dengan orang, maka tak lain dan tak bukan kalau orang tu orang Islam, aku berharapkan dengan agama Islam, iman yang ada pada dia itulah mudah-mudahan
tidak menipu aku. Mudah-mudahan dia dapat mengembalikan hak aku dengan sebab agama dia tadi. Habis kalau dengan berurusan dengan orang bukan Islam macam mana? Maka itulah kata Sayyidina Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, kalau aku berurusan dengan orang yang bukan Islam, sama ada orang Nasrani ke, orang Yahudi ke dan sebagainya, mereka tidak ada agama. Sebab agama ni tuan-tuan dia pembenteng. Walaupun dia tu orang Islam tapi dia tidak beramal dengan amalan Islam, paling tidak pun kita ada kepercayaan dengan agama iman yang ada pada diri je, walaupun iman sebesar biji zarah sekalipun. Tak apalah kita berurusan dengan dia, mudah-mudahan dengan sedikit keimanan agama yang ada dalam diri dia, mudah-mudahan dia tidak menipu kita. Tetapi dengan yang bukan Islam, kata Sayyidina Huzaifah, aku berurusan dengan orang Nasrani umpamanya, orang Yahudi umpamanya, yang tidak ada agama, yang tidak ada iman. Mana mungkin boleh bagi jaminan kepada aku dia tidak tipu aku, khianat aku 100%. Kita tak boleh nak mengukur di situ sebab mereka tidak ada iman. Cuma aku harapkan, kata Sayyidina Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, bagi berurusan dengan orang yang bukan Islam ini, tak lain dan tak bukan, aku hanya mengharapkan pemerintah, penguasa yang dapat membantu aku untuk mendapatkan semua hak milik-milik aku daripadanya. Kemungkinan dalam jual beli begitu dengan orang yang tidak ada agama dengan iman, confirm tuan-tuan, sedikit sebanyak ada tipu daya, bohong membohongi, khianat di dalam jual beli tersebut. Ini tuan-tuan yang berlaku saat dan ketika ini, dan berterusan sampailah hari kiamat nanti. Kerana salah satu daripada peristiwa akhir zaman yang merupakan termasuk daripada tanda kiamat kecil, amanah tidak ada lagi tuan-tuan di kalangan orang Islam. Dan sifat amanah ini akan hilang sedikit demi sedikit, dan itulah tanda tuan-tuan kiamat makin hampir. Maka oleh itu kita perteguhkan iman kita. Kita doa pada Allah SWT, berikan kita keupayaan, kekuatan untuk memperbanyakkan amal salih, ibadah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan sifat amanah kepada kita berterusan sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan Allah SWT teruskan juga memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk melaksanakan segala perintah Allah SWT mengikut apa yang telah dipetunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita selamat daripada hati yang kotor, hati yang mempunyai sifat-sifat mazmumah. Allah Ta'ala bersihkan hati kita daripada perkara-perkara tersebut, menjadikan asbab mudah-mudahan kita mati husnul khatimah, akhirat kita dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dapat amal dan sampaikan serta bermanfaat. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Wal'afa minkum. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.